Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin sidang jemaah, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya, alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana pada malam ini kita dapat bersama menyambung kembali majlis pengajian bulanan kita menggunakan kitab Mukhtasaru Zadil Ma'ad fi Hadi Khairil Ibadi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada malam ini kita memasuki perbahasan fasal yang ke-39 dan disebutkan oleh penulis kitab kita ini faslun fi hadihi sallallahu alaihi wasallam fi khutabih. Fasal berkenaan dengan hadiyun Nabi, petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam fi khutabihi, berkenaan dengan khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan khutab adalah kata banyak, kata plural ngasih daripada perkataan khutbah, Walaupun secara asas khutbah itu membawa erti pengucapan di khalayak, pidato, bercakap di hadapan orang ramai, itu khutbah. Tetapi dari sudut kebiasaannya kita memahami khutbah ini merujuk kepada khutbah di atas mimbar, iaitu pada hari Jumaat kebiasaannya, saban minggu ataupun setahun sekali pada 2 hari raya. Jadi di situ adanya khutbah, Cuma disebutkan di sini antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, khataba sallallahu alaihi wasallam 'alal ard. Nabi ini pernah sahaja berkhutbah di atas tanah, dalam erti kata tiada mimbar. Maknanya Nabi di atas tanah biasa, kemudian Nabi menyampaikan khutbahnya, dan wa 'alal mimbar, dan di atas mimbar. Dan mimbar ni adalah satu binaan yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke atasnya untuk menyampaikan khutbah. Dan tujuan tak lain tak bukan dibina dan diciptanya mimbar ini adalah untuk memastikan suara lebih jelas kedengaran, itu sahaja. Tetapi pada hari ini pun sebenarnya kita punya suara boleh didengari dengan pemakaian apa ataupun dengan penggunaan mikrofon. Jadi sebenarnya cuma kita tetap mengguna pakai khutbah adalah untuk mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita bercakap di tempat yang tinggi, suara kita akan lebih jelas kedengaran. Itu sebenarnya antara tujuan dibinanya khutbah, dibinanya mimbar. Kalau diikutkan perkataan atau kalimah mimbar ini juga, ia tidaklah disebut secara khusus di dalam Al-Quran, cuma di dalam kitab tafsir ada disebut mimbar. Tapi khatibnya adalah bukan ulama, bukan Nabi, tetapi khatibnya adalah Iblis. Kan ada kisah khutbah daripada Iblis yang dirakam oleh Al-Quranil Karim itu. Dalam surah Ibrahim, sekiranya saya tak silap, wa qala asy-syaitanu lamma qudiyal amr innallaha wa'adakum wa'dal haqq. Dan syaitan dalam kurungan Iblis, beliau berkata, walaupun tak layak Iblis dibeliaukan, dia berkata atau ia berkata, wa qala syaitanu, Iblis dia berkata, lamma qudiyal amr, ketika mana telah selesai urusan, dalam erti kata urusan yang ini dinilai dan ditimbang amalnya, okey, maka yang si fulan ni masuk syurga, si fulan ni masuk neraka. Dan setelah selesainya lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haqq, Allah kata Iblis telah menjanjikan kamu semua dengan janji yang betul, janji yang benar.
Wa wa'adtukum fa akhlaftukum, aku juga telah berjanji kepada kamu tapi aku mungkir janjiku kepadamu. Maka nali alaikum min sultan illa an da'autukum fastajabtum li, kata Iblis. Aku ni tak ada sebarang kuasa pun ke atas kamu kecuali dia punya usaha adalah untuk ajak kamu. Illa an da'autukum, melainkan usaha aku adalah aku ajak kamu, aku seru, aku mengajak kamu. Fastajabtum li, maka kamu menyahut panggilanku dan kamu menyahut seruanku. Dan para ulama tafsir apabila mereka mentafsirkan ayat ini, mereka kata ini adalah khutbah daripada Iblis di dalam neraka Jahannam di atas mimbar yang dibina daripada api neraka Jahannam. Di situ. Tetapi yang saya nak tekankan di sini adalah bahawasanya kita nak cerita tentang hadiun Nabi, petunjuk Nabi SAW. Bahawasanya Nabi ni pernah berkhutbah di atas mimbar dan Nabi juga khutbah di atas tanah. Wa 'alal ba'ir, dan Nabi kita juga SAW pernah berkhutbah di atas unta. Wa 'alan naqah, Nabi juga pernah berkhutbah di atas an-naqah. Al-ba'ir dan an-naqah keduanya membawa erti apa? Unta juga. Cuma perbezaan kadang-kadang dari sudut penamaan ni, macam al-jamal adalah unta, al-ba'ir adalah unta, an-naqah adalah unta, al-ibil adalah unta. Kan banyak penamaan bagi kalimah unta itu, bagi perkataan unta itu, banyak dia punya kalimahnya. Cuma di mana yang membezakan, yang kadang-kala membezakannya adalah jantinanya, adalah jantina. Dan kadang-kala dibezakan penamaan tu dari sudut dia punya usia dan umur. Kadang-kadang bila umurnya lebih daripada 3 tahun, maka namanya juga adalah lain. Yang tu saya masih ingat masa saya belajar dahulu. Tetapi yang ni bukan masa saya pergi ataupun masa saya belajar di Jordan. Saya grad tahun 2015 dan tahun 2016 saya sekali lagi pergi ke Jordan. Tahun 2016 waktu tu saya telah grad. Dan saya telah bekerja pun pada waktu itu, saya ambil cuti pergi ke Jordan. Dan saya pergi ke Amman sebab nak mengimbau kenangan lama. Pergilah ke Maktabah Dandis di Amman, di ibu negara Jordan. Dan maktabah ni famous dalam kalangan pelajar-pelajar kita lah. Tapi famous dalam kalangan pelajar-pelajar kita, tambah lagi di hujung tu, yang suka kitab. Yang tak suka kitab, dia tak pernah pergi kedai tu. Yang suka ilmu, yang suka kitab. Yang tak suka kitab ni, dia pergi mana? Dia pergi ke Amman nak cari bandel je. Nak beli baju bandel, seluar bandel, dan juga kasut bandel, slipper tu. Dia ada satu slipper tu Birkenstock. Itulah tempat dia. Kalau nak beli di sini ni, mungkin satu pasang tu mahal. 300 lebih, 400 lebih, 500 pun ada saya rasa. Tapi dekat sana murah, berapa dinar? 10 dinar, 20 dinar sahaja, sangat murah harganya. Tapi saya bagi tahu bukan nak pergi cari pula. Cari kitab tu. Saya cerita je sekadar perkongsian. Tapi yang kita kata tadi, kedai tu, waktu tu saya tengok adalah satu buku ni. Dan buku ni hanya menceritakan tentang mu'jam ataupun himpunan nama-nama nama haiwan ni, mengikut perbezaan umurnya dan juga mengikut perbezaan jantinanya. Macam contoh, unta ni, kalau umur dia sekian, maka nama dia sekian. Tapi kalau umur dia dah sekian dan sekian, nama dia adalah sekian. Sebab tu kalau tuan-tuan perasan, kenapa macam saya terjemah tadi, wa'alal ba'ir, hakikatnya unta juga. Nabi khutbah atas unta. Wa'alal naqah, naqah pun juga adalah unta juga. Tapi adalah perbezaannya dari sudut usia ataupun dari sudut jantina. Cuma setahu saya, al-ba'ir dan naqah di sini, perbezaannya adalah dari sudut usia sebenarnya, dari sudut umur unta tersebut. Dan kemudian itu nak menunjukkan tempat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Di sini kemudiannya pada noktah yang berikutnya, wa kana idza khatab, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam apabila baginda ini berkhutbah, ihmarrat ainah, Nabi punya mata itu kemerahan. Nabi punya mata kemerahan. Ainahu ihmarrat, menunjukkan betapa sama ada tegas
ataupun sama ada Nabi ini berkhutbah dengan penuh kemarahan, tetapi ia lebih tepat ketegasan lah. Maknanya Nabi ini macam dia nak memanggil atau nak memberi arahan kepada tentera apabila baginda berkhutbah. Ihmarrat ainahu wa ala sautuh, dan suara pun Nabi tinggikan. Suara Nabi itu ditinggikan ketika Nabi berkhutbah. Maknanya sebab itu penting bagi seorang khatib, biarlah suara dia semasa khutbah itu suara yang orang kata menyegarkan dan menyebabkan jemaah dengar. Bukan suara dia suara menidurkan. Tidak. Dan ada sebahagian penceramah yang mana mungkin suara dia suara yang menidurkan. Macam saya lah kot. Mungkin ramai orang tidur. Mana kita tahu. Tetapi ada juga yang mana khatib, kalau nak pemilihan khatib ni, biarlah dia ni, suara dia apabila dia menyampaikan khutbah, suaranya jelas ataupun suaranya kuat, dalam arti kata suaranya tinggi. Tapi bagi saya secara peribadi, tinggi suara ni tak bermakna jerit. Kadang kita ni kalau penceramah yang duk terjerit dalam kuliah ni pun rimah juga kita dengarnya. Itu saya secara peribadilah. Duk menjerit dalam masjid, duk cakap, duk terjerit-jerit, kita pun jadi tak berapa berkenan. Saya lah secara peribadi. Tetapi tak semestinya. Kadang suara yang tinggi ni adalah boleh jadi suara yang jelas, suara yang kuat. Tambahan pula kita dah pakai mikrofon. Dahulu mungkin tidak pakai mikrofon, jadi suara ditinggikan supaya jemaah fokus. Tapi sekarang ni dengan mic tu dah kuat, kemudian ditinggikan lagi suara. Ditinggi tu pula dengan kadar jeritan, maka yang ni kadang-kadang jemaah pun kata, benci aku ustaz tu, contoh. Jadi kita nak elaklah kebencian tu kepada diri kita. Jadi kita buat dengan kadar normal saja, biasa saja. Maknanya kalau ada mikrofon, kita buat dengan nada biasa, tetapi tujuan utama adalah untuk memberikan ketepatan dan kejelasan pada setiap ucapan kita semasa khutbah dibacakan. Washtadda ghadabuhu, dan Nabi ni sallallahu alaihi wasallam, Nabi kuat kemarahannya apabila baginda menyampaikan khutbah. Tapi macam saya kata tadi, ia lebih tepat diterjemah sebagai ketegasan dan keseriusan Nabi dalam menyampaikan khutbah. Sebab itu dalam khutbah tak sesuai kita melawak. Jarang kita dengar khatib melawak semasa khutbah, kerana semasa khutbah ni dia kena serius dan dia kena tegas. Sebab itu tajuk yang disampaikan juga adalah tajuk yang membangkitkan ketegasan. Bukan sekadar nak cerita kelebihan makan buah tempatan. Bukan. Yang tu apa tegasnya. Ataupun bukan cerita dengan tajuk-tajuk yang kita tengok tidak ada apa sangat manfaat. Tapi kadang kita tengok biarlah tajuk yang boleh jadi membangkitkan ketegasan dalam beragama ni. Contohnya, dalam tajuk khutbah adalah bahas tentang perangi LGBT. Tapi nak bagi sedap sikit perangi LGBT tu, kita tukar tajuk khutbah kita kepada perangi pelangi. Kan sedap tu. Perangi pelangi. Sebab golongan LGBT ni adalah golongan yang suka guna rainbow punya simbol itu. Simbol pelangi. Jadi kita bangkitkan tajuk-tajuk seperti itu. Biarlah bangkit dengan tajuk, biarlah orang takut akhirnya. Ni tidak akhirnya dinormalisasi LGBT ni, contoh. Dalam setiap pasukan bola pun semuanya nak pakai pelangi. Lepas tu semuanya nak dipelangikan. Kalau I love tempat, kalau macam contoh, kalau tuan-tuan perasan, I love Pangko tu, I love Pangko, ataupun selain daripada itu, nanti orang kata ustaz orang Perak sebut Pangko pula. Tidak. Tapi I love, contohlah itu yang terfikir dia sekarang ni, I love Pangko, tapi love tu gambar pelangi. Kalau tuan-tuan perasan. Maknanya dia nak menzahirkan pelangi itu adalah simbol cinta. Simbol apa? Cinta. Sedangkan kita secara sekarang ni kita dah boleh faham asal pelangi je mesti LGBTQ+ tu. Biasanya begitulah. Jadi kita ni sebagai khatib, inilah antara tajuk yang kita kena bangkitkan. Maknanya kita nak kritik ataupun nak buat satu teguran yang dekat sini baru sesuai. Ihmarrat ainahu washtadda ghadabuhu. Yang ni baru sesuai. Ni kalau cerita jagalah kebersihan sungai tajuk khutbah. Allah. Apa yang nak ni kan? Macam kadang kita pun tak jumpa sangat sungai. Begitu. Hatta ka'annahu munziru jaishin. Sehingga seolah-olah Nabi ni ka'annahu munzir. Nabi sedang bagi satu ancaman. Nabi sedang bagi satu arahan kepada tentera. Nabi sedang bagi satu arahan kepada tentera. Menunjukkan betapa tegas dan seriusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan khutbah. Antara ucapan Nabi semasa khutbah adalah bu'istu ana was-sa'atu kahatain.
Nabi ni kata, aku diutuskan atau diutuskan aku dengan hari kiamat seperti dua jari ini. Maknanya tengok, khutbah Nabi tajuknya cerita tentang hari kiamat. Begitu. Maknanya cerita tentang hari kiamat supaya orang takut. Walaupun zaman Nabi dengan kiamat dibanding dengan zaman kita dengan kiamat, zaman siapa lebih dekat dengan kiamat? Zaman kita. Bukan zaman Nabi. Tapi semasa Nabi khutbah pun, bila Nabi cerita tentang hari kiamat, seolah hari kiamat berlaku esok, punya menunjukkan Nabi ni memberi amaran tentang kiamat. Jadi kebanyakan kita boleh nampak di sini, khutbah Nabi ni kebanyakannya adalah bersifat tarhib, ancaman. Sebab biasanya kalau semata nak cerita, jomlah kita semayang, yang tu biasanya bukan semasa khutbah. Jomlah kita puasa sunat, yang tu biasanya bukan semasa khutbah. Tapi khutbah Nabi kebiasaannya nak cerita tentang ketegasan, bahaya itu, bahaya sekian, bahaya kiamat, hati-hati, jaga-jaga. Wa yaqrinu baina usbu'aihi as-sabbabah wal wusta. Dan Nabi pun merapatkan, mendekatkan antara dua jari Nabi, iaitu as-sabbabah. Sabbabah ni jari apa? Jari telunjuk. Wal wusta, dan satu lagi jari tengah. Maknanya Nabi nak bagi umpama, aku ni diutuskan, antara aku dengan kiamat, kata Nabi, adalah seperti dekatnya dua jari ni. Jari telunjuk dan jari tengah. Sababah wal wusta. Menunjukkan ini je jarak antara Nabi dengan hari kiamat. Bukan jauh pun. Dekat. Tapi maknanya tujuan Nabi bagi tahu tu adalah untuk memberikan satu pertanyaan dan membangkitkan persoalan. Apa yang telah awak persediakan? Macam ada satu sahabat Nabi tu, dia tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, mata sa'ah, wahai Rasulullah, bilakah hari kiamat? Kemudian Nabi SAW, Nabi tak jawab secara spesifik bila, kerana hakikatnya Nabi pun tidak tahu. Macam dalam hadis Jibril, Nabi kata, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah orang yang ditanyakan tentang bila kiamat ni lebih tahu berbanding orang yang bertanya. Maknanya aku dengan kamu wahai Jibril, kita ni dua-dua tak tahu bila berlaku kiamat. Itu terjemahan yang tepat. Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tetapi Nabi tanya kepada lelaki yang bertanya soalan bila kiamat, Nabi tanya, ma a'adatta laha. Apa awak punya persediaan? Kadang orang kita ni duk bahas bab-bab kiamat ni seolah kiamat tu minggu depan. Duk kaitlah dengan tarikh tertentu. Kalau dulu kait 2020 kiamat. Kalau sebelum tu yang filem tu tahun bila? 2000 apa? 2012. Katanya kaum Mayan apa ke? Kalau tak silap. Katanya ada kaum Maya kot. Apa benda tah? Maknanya 2012 katanya adalah kiamat. Sekarang ni 20 apa dah? Maknanya dah 10 tahun lepas kiamat. Kita ni alam apa? Tu pun ada orang percaya. Kemudian kait pula 2020 kiamat contoh. Ini dah 2022. Tapi kalau tak ada, mana belum kiamat. Lepas tu ni dah ada tarikh baru pula. Ada tarikh baru ke tak sekarang ni? Ada. 2030 pula. 2030. Lepas tu dikaitkanlah, sebab itulah Saudi punya visi 2030, Malaysia punya visi pun wawasan kemakmuran bersama 2030. Tak habis-habis lagi. Ibadatlah. Semayang, orang yang fokus semayang, dia tak perlu nak cari 2030 ke, orang 2020 ke atau 2012. Kita fokus kepada ibadat lebih utama daripada fokus nak cari tarikh bila kiamat. Ni sama je spesies ni dengan orang yang nak cari tanda-tanda Lailatul Qadar ni. Mana dia pokok bersujud? Yang kena bersujud awak, bukan pokok. Pokok nak bersujud buat apa? Jadi kita kata, kita yang sepatut fokus ibadat kita, kita dapat pahala Lailatul Qadar. Bukan pokok tu nak dapat pahala Lailatul Qadar. Jadi keutamaan kita apa tu yang Nabi ni? Nabi tak bagi tahu tarikh, tapi Nabi tanya, apa yang telah awak siapkan? Apa persediaan awak? Kalau awak sentiasa buat satu persiapan untuk menghadapi hari kiamat, nescaya tak ada masalah bila berlaku kiamat. Sebab kita dah well prepared. Kita dah betul-betul bersedia. Amalan kita cukup, ibadah kita cukup, solat kita jaga, semayang kita, puasa kita, ibadat kita semua baik. Maka kalau kiamat esok pun kita tak ada apa isu sangat. Kalau berlaku kiamat esok, sebab apa kita tak ada isu sangat? Sebab kita ni amal dah baik. Yang tu sahaja.
Tapi kadang orang lebih suka mencari tanda daripada dia mengisi masa dia dengan ibadat. Jadi ini satu kesalahfahaman sebenarnya. Jadi kita fokus sebagai orang kata talabatul ilm, sebagai para penuntut ilmu, kita ni kena beramal dengan ilmu kita, sekadar ilmu yang kita ada. Maknanya kena beribadah, yang wajib kita jaga, yang sunat kita tambah. Cuma tak perlu kita sibukkan diri kita nak mencari masa, bila dan seumpamanya. Dan berbalik kepada perbahasan kita tadi, itulah hakikat Nabi SAW. Khutbah Nabi kebiasaannya mencerita tentang hari kiamat. Bismillah. Dan berikutnya, wa yaqul, antara kata-kata Nabi semasa khutbah, amma ba'd, amma ba'd, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dalalah. Sebahagian riwayat wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah. Ini antara khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun antara bacaan Nabi semasa khutbah. Ya. Yang ini dinamakan sebagai khutbatul hajah, sebagai khutbah al-hajah. Tetapi khutbatul hajah ini kebiasaannya ia dilakukan. Hajah tu maknanya kalau kita cakap bila ada keperluan. Dan kadang-kadang khutbatul hajah ini dibaca ketika khutbah nikah. Kan nikah kan ada khutbah juga. Jadi kadang Nabi baca ayat ini pada ketika khutbah nikah tu. Dan hadis ini, hadis riwayat Muslim ini menunjukkan, penulis kitab kita kata Nabi baca ini ketika khutbah Jumaat. Nabi baca ketika khutbah Jumaat. Sebab tu kalau kita ni, asatizah kita pun biasa kalau nak mulakan kuliah hakikat adalah khutbah, ucapan awam. Jadi sebab itu kita perasan sebahagian asatizah kita mulakan ucapan mereka dengan alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Sekian dan sekian. Kemudian pada selepas daripada itu barulah fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Dan ada sebahagian lagi ditambah lagi dengan 3 bacaan ayat Quran. Yang pertama, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kedua, ya ayuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba, dalam surah An-Nisa. Kemudian sambungan yang ketiga adalah ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jadi ketiga-tiga ni antara yang dibaca dalam khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik semasa penulisan ataupun semasa ucapan lisan. Baik. Dan disebut di sini amma ba'du fa inna khairal hadithi kitabullah. Sesungguhnya sebaik-baik ucapan. Hadis ni adalah dari sudut maknanya adalah ucapan. Sebaik-baik perkataan, sebaik-baik ucapan adalah kitabullah, adalah Quran, adalah Al-Quran. Sebab itu sebenarnya seafdal zikir adalah Quran, bacaan Quran itu sendiri. Jadi kalau orang nak cari mana zikir yang paling baik, bacalah Quran. Ni kadang nak tanya ke tok guru dia, ustaz, ajarkan saya satu zikir yang special. Quran hang tak baca. Hang nak cari zikir yang special, yang rare, yang unik. Bacalah Quran. Itulah dianya zikir yang paling special, paling istimewa. Tapi orang kita ni, dia Quran pun dia tak baca, tiba dia kata ada zikir yang lebih baik, yang lebih hebat, yang lebih istimewa, yang lebih afdal. Allah. Lepas tu dia kata saya ada sanad ni. Sanad daripada siapa dia? Dia kata saya ada sanad zikir sekian dan sekian. Mana orang kata Quran tu yang paling afdal? Jadi fa inna asdaqal hadis ataupun fa inna khairal hadis kitabullah. Sebaik-baik ucapan adalah Al-Quran. Kerana Al-Quran ini adalah kalamullah, adalah kalamullah, kata-kata Allah Subhanahu wa taala. Wa khairal hadyi, dan sebaik-baik petunjuk adalah hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik huda, sebahagian wa khairal huda, sebahagian wa khairal hadyi. Jadi sebenarnya sama sahaja. Sebahagian ulama tidak membezakan pun antara al-hadyu dengan al-huda, sama sahaja.
Sebab itu kalau tuan-tuan perasan, kitab Fathul Bari, bukan orang, kitab. Itu saya dah mulakan dengan kitab. Kitab Fathul Bari Syarhu Sahihil Bukhari, iaitu ditulis oleh Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahmatullahi alaih. Muqaddimah kitab Fathul Bari itu namanya adalah sama ada Huda As-Sari ataupun sebahagian nuskhah cetakan dia orang kata, mereka letakkan Hadiyus Sari. Cuba tengok kalau jilid pertama Fathul Bari, Hadiyus Sari, sebahagian Huda As-Sari. Jadi keduanya sebenarnya tidak ada isu, kerana Huda adalah Al-Hadiyu. Maknanya keduanya membawa erti petunjuk, membawa erti hidayah. Dan kita ni dalam kehidupan kita ni, kehidupan yang tepat adalah kehidupan yang berpetunjuk. Kehidupan yang berpetunjuk. Sebab itu kita minta ihdinas siratal mustaqim. Kan ada perkataan huda di situ, ihdi. Kita minta kepada Allah. Ihdi itu sebenarnya yang lebih tepat, dia bukan fi'il amar, tapi adalah doa talab. Yang tu dari sudut adab dengan Allah Ta'ala. Fi'il amar betul lah, ihdi, minta, tolonglah, bagilah kepada aku hidayah. Tapi sebenarnya ihdi itu lebih tepat dan lebih beradab dan berakhlak dengan Allah. Ianya adalah doa talab, doa permintaan. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah hidayah kepada kami ni untuk kami ni mendapat jalan yang lurus. Kita ni dalam hidup mesti kita kena ada jalan. Mana ada orang duduk hidup statik? Dia tak ada, dia mesti berjalan. Dia mesti ada arah tuju. Itu makna dia. Jadi kita ni arah tuju kita apa dia? Arah tuju kita ni sama ada dua. Destinasi, sama ada syurga, neraka. Itu arah tuju kita. Jadi, ke mana kita nak memandu perjalanan kita untuk menyampaikan kita kepada syurga Allah? Yang kita dok minta kepada Allah, bagilah kami syurga, bagi kami syurga tu. Kita minta syurga. Jadi, dekat mana atau bagaimana cara kita memandu jalan kita menuju ke syurga? Ataupun kita sebenarnya, secara realitinya memandu jalan kita ke neraka, wa'iyadzubillah. Tapi kita tak sedar. Setiap tindak tanduk kita tu adalah jalan kita sama ada ke syurga atau neraka. Setiap ucapan kita, setiap perbuatan kita adalah jalan kita sama ada kedua tempat tersebut. Kalau tak A, B lah tempatnya. Mana ada lagi dah pilihan lain. Sama ada kalau tak ke neraka, kalau tak ke syurga, ke tempatnya adalah neraka Allah. Wa'iyadzubillah. Jadi bila kita nakkan petunjuk, maka dalam hidup kita ni sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kena ikut jalan Nabi tu. Dan hakikatnya jalan Nabi adalah jalan Allah. Itu hakikat. Kerana Nabi ni menyampaikan jalan seperti yang Allah kehendaki. Sebab itu Allah utuskan Nabi. Allah utuskan Nabi bukan nak suruh Nabi ni buat ajaran baru, tak. Allah utus Nabi ni adalah untuk supaya Nabi menyampaikan apa yang Allah kehendaki daripada ajaran, daripada pengamalan. Jadi sebab itu kita kena ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa sahaja yang Nabi ucap dan Nabi buat, itulah yang terbaik. Itulah khairul huda, sebaik-baik petunjuk. Tapi kita kena tengok juga, ni yang kita kata perbahasan fiqh ini. Dia hadis satu perbahasan, fiqh satu perbahasan. Kita kena ada gabungan. Dia tidak boleh kalau kita semata nak memahami hadis tanpa kita mempelajari fiqh, dan juga tidak boleh dan tidak baik juga semata memahami fiqh, mempelajari fiqh tapi tidak mempelajari hadis. Dia kena gabungkan kedua-dua tersebut. Jadi katakan tuan-tuan banyak belajar hadis. Cuba tanya, bila pula kita belajar fiqh? Dan bagi yang belajar fiqh, tanya pula, bila pula kita belajar hadis? Siapa guru-guru kita dalam hadis? Jadi kita kena gabungkan. Kayalah, kalau ada gabungan ni, barulah kita dapat tengok seorang tokoh yang alim, insya-Allah. Mari digabungkan antara fiqh dan hadis. Sebab tu pada zaman Abu Hanifah dahulu, ada zaman Abu Hanifah, ada seorang tokoh ulama hadis namanya Al-A'mash. Ada seorang tokoh ulama hadis namanya Al-A'mash. Al-A'mash ni satu hari dia ditanyakan soalan fiqh, soalan hukum. Lepas tu dia tak tahu nak jawab. Sebab dia ulama hadis. Dia ulama hadis. Kebetulan di sisi beliau pada waktu itu ada Abu Hanifah. Ada Abu Hanifah. Dan Abu Hanifah memang faqih. Dia orang yang mujtahid. Dia pakar fiqh. Lepas tu katalah A'mash ni, dia kata, awak tolong jawab lah. Wahai Abu Hanifah, dia kata awak jawab. Tapi dia tak kata Abu Hanifah. Dia kata jawablah awak wahai Nu'man. Dia kata. Kerana Abu Hanifah namanya An-Nu'man bin Thabit. Nu'man bin Thabit
radhiyallahu anhu. Kemudian Abu Hanifah pun jawab. Bila dia jawab, ya A'mash ni sebagai ulama hadis, dia terkejut dengan jawapan Abu Hanifah. Dia kata, anna laka hadha, daripada mana awak dapat jawapan ni? Dia macam pelik. Kemudian Abu Hanifah kata, aku dapat jawapan ni daripada hadis yang aku dengar yang kamu riwayatkan, dia kata. Aku dengar hadis tu daripada kamu riwayatkan kepada kami ni penuntut ilmu kamu dalam bidang hadis, maka aku keluarkan jawapan daripada hadis yang kau riwayatkan kepada kami. Lalu apa kata Al-A'mash? Dia kata, ya ma'asyiral fuqaha, wahai para fuqaha, antumul atibba wa nahnu sayadilah. Kamu ni adalah para doktor, para tabib, dan kami ni adalah pakar ubat, dia kata. Kami ni pakar ubat. Pakar ubat dalam bahasa moden sekarang ni apa dia? Siapa dia? Farmasis. Maknanya ahli farmasi. Adapun yang kita katakan fuqaha sebagai atibba, itu adalah medical doctors. Maknanya doktor-doktor perubatan. Doktor-doktor perubatan, bukan doktor PhD. Doktor PhD pakar bidang lain. Ni doktor perubatan. Jadi kan kita ni, doktor perubatan ni, dia tahu nak guna ubat tu dos berapa, kadar berapa, bila nak guna, berapa kali nak guna, dan dia tahu cara nak bagi ubat kepada pesakit, kerana dia yang deal dengan pesakit. Adapun pakar-pakar yang kita kata ahli-ahli farmasi ni, mereka tahu ubat ni nama sekian, mereka tahu sekian-sekian, tapi yang nak kena deal dengan pesakit bukan mereka. Yang nak kena deal dengan pesakit adalah doktor. Itu yang kita katakan. Jadi macam tu juga dengan isu hadis dan fiqh ni. Maka yang ulama hadis semata-mata, kalau dia tak menguasai fiqh dengan baik, mungkin jawapan yang dia berikan boleh jadi tersilap. Ni banyak berlaku dan banyak kisah ni antaranya dinukilkan oleh Ibnul Jauzi sendiri dalam Talbis Iblis. Ni dia ada Talbis Iblis ni. Jadi dalam tu pun ada dinukilkan bahawasanya antara Talbis Iblis kepada ulama hadis adalah dengan mereka meninggalkan belajar ilmu fiqh. Bila mereka meninggalkan belajar ilmu fiqh tu, yang kadang-kadang ada setengah jawapan tu tersilap. Dan begitu juga dengan ulama fiqh yang tidak mempelajari hadis. Ada juga dia punya talbis iblis kepada mereka. Jadi kita kena seimbang. Kena belajar fiqh dan kena belajar hadis. Maka di sini kita katakan itulah sebaik-baik petunjuk. Maka ada sesetengah perbuatan-perbuatan Nabi, kita kena tengok juga dari sudut kacamata fiqhnya. Macam tu yang kita katakan Nabi salat tahajud adalah wajib bagi Nabi, contoh. Dan begitu juga Nabi ni sallallahu alaihi wasallam yuwasilus saum. Nabi ni melakukan puasa wisal. Nabi bersambung-sambung. Nabi ni tak makan dan Nabi tak berbuka puasa. Nabi tak makan dan tak minum. Nabi berpuasa sambung. Tapi Nabi tegah para sahabat daripada melakukan perkara tersebut. Dan banyak lagi lah, antara lain lagi Nabi SAW berkahwin lebih daripada 4 isteri dalam satu masa yang sama. Tetapi kita tak dibenarkan. Ini maknanya bukanlah kita baca hadis, okey Nabi kahwin 10, maka ikut sunnah Nabi aku kahwin 10. Mana fiqahnya? Tak betul. Begitu. Jadi dia mesti seimbang. Dan sebaik-baik jalan adalah jalan Nabi SAW. Ikut jalan Nabi, sebab itu para sahabat adalah mereka yang paling bersungguh nak mengikuti jalan Nabi SAW. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perkara adalah perkara yang diada-adakan. Muhdath ni perkara yang direka cipta. Itu maknanya. Perkara yang dibuat-buat. Benda yang sebelum ni tak ada tapi dia buat. Wa kullu bid'atin dalalah. Sebahagian riwayat kata wa kullu muhdatsatin bid'ah. Setiap muhdatsah tu adalah bid'ah. Di sini menunjukkan Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam yang menyebut perkataan bid'ah. Bukan orang lain. Nabi yang menyebut perkataan bid'ah. Menunjukkan dalam agama kita ni, dia ada perkara-perkara yang disuruh dan ada perkara-perkara yang ditegah. Yang disuruh tu termasuklah tauhid, yang disuruh itu termasuklah ibadat, dan yang termasuklah sunnah. Adapun yang ditegah itu adalah syirik, adalah maksiat dan bid'ah. Yang ni kita kena clear. Ada 3 yang dituntut, ada 3 yang dilarang. Jadi termasuk bid'ah itu, walaupun Nabi tak mendefinisikannya, tapi para ulama kita, mereka mendefinisikan bid'ah. Tapi secara yang mudahnya adalah, bid'ah ni adalah perkara yang menyelisihi sunnah
dalam bab-bab ibadah. Sama ada kita kata berkait dengan isu-isu akidah ataupun isu-isu ibadah itu sendiri. Maknanya dalam bab-bab agama lah yang meliputi akidah syariah. Jadi ini boleh disifat sebagai bid'ah. Sebab itu kalau tuan-tuan buka Talbis Iblis ni, yang disifatkan sebagai bid'ah pada awal-awalnya merujuk kepada aliran irja', fahaman yang dipelopori Murji'ah itu. Begitu juga Qadariyah. Begitu juga dengan sebahagian Khawarij disebut dalam kitab ini. Jadi nampak yang ni adalah bid'ah dari sudut pemikiran, dari sudut i'tiqad sebenarnya. Cuma kita katalah dia ada pelbagai bentuk, tetapi semua itu menyelisihi siapa? Kerana akidah kita dah ada dah. Akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi bila ada satu aliran yang menyelisihi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka itulah akidah i'tiqad bid'ah. Begitu. Kefahaman yang bid'ah dalam arti kata ia menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan semua bid'ah adalah sesat. Maknanya yang betul-betul menyelisihi. Begitu. Tapi sebahagian yang mempertahan, macam saya selalu sebutlah, sebahagian yang mempertahankan seolah-olah pada pandangan mereka tak ada bid'ah. Padahal kita pun kadang kita tertanya juga kepada yang duk pertahan, jangan sebut bid'ah ni sensitif, jangan sebut bid'ah nanti masyarakat berpecah belah. Kadang kita tertanya, habis mengikut kefahaman awak, bid'ah ni tak ada langsung ke? Tak ada langsung ke bid'ah ni? Mesti ada tak? Kalau tidak, kalau tak ada, macam mana Nabi sebut? Adakah kita nak menafikan yang Nabi sebut? Sebab tu kadang ulama' kita pun banyak je membida'ahkan amalan-amalan tertentu, tapi yang memang betul-betul bida'ah lah. Tapi kadang sebahagian kita ni yang mungkin yang saya nampak yang menjadi isu ni adalah terlampau laju membida'ahkan. Ini pun satu penyakit juga. Ini pun satu yang tidak baik. Terlampau laju, terlampau mudah. Dan kadang-kadang kita pun tak masak lagi dengan benda tu, tapi kita cepat je tulis ataupun cepat je cakap bida'ah. Jangan macam tu. Melainkan kalau kita dah ada sandaran yang kukuh, yang kuat, baru kita boleh mudah membida'ahkan. Tambahan pula, kalau isu tu lebih kepada khilaf yang muktabar, jangan mudah-mudah bida'ahkan. Walaupun tak nafi kalau ada ulama' yang kata bid'ah, tapi kita kena sedar diri, kita masih level awam, kita belum ulama' lagi. Tunggu kita jadi ulama' esok. Bila pun tak tahu nak jadi ulama'. Tetapi maknanya, kalau dah tak tahu bila nak jadi ulama', nanti dulu daripada membida'ahkan. Macam isu dululah, macam isu yang orang bangkit, isu fiqh, khilaf muktabar, macam isu kunut subuh. Ada yang cenderung kata tak ada kunut subuh, ada yang cenderung kata ada. Tapi orang yang kata tidak ada kunut subuh tak boleh membida'ahkan orang yang melakukan kunut subuh atas sandaran dan atas hujah. Kerana ulama' yang mensahihkan hadis kunut subuh ni pun ramai juga. Bukannya ulama' tu pula bukannya ulama' yang biasa-biasa, tidak. Tapi ulama' kibar macam Al-Imam Nawawi dan seumpama selain daripada Al-Imam Nawawi. Tapi kita di sini yang kita nak kena belajar akhlak, kena belajar adab, dan kita kena, orang kata apa? Rahimallahu mra'an arafa qadra nafsih. Semoga Allah rahmati seseorang lelaki yang mana dia tahu kadar diri dia. Dia sedar dirilah maknanya. Maknanya kita ni level kita tahap mana? Tiba-tiba kita nak bantah ulama' besar An-Nawawi, gitu. Jadi kita hold dulu. Dan kita kena tahu dekat mana yang boleh sesuai kita tulis, dan dekat mana yang tak perlu kita tulis, dekat mana yang sesuai kita cakap, yang mana dekat tak sesuai kita bercakap. Ni orang kata apa? Likulli maqamin maqal wa likulli maqalin maqam. Setiap tempat ada ucapannya dan setiap ucapan ada tempat dia. Ikut keadaan. Ikut tempat dan ikut keadaan. Ada ucapan tu sesuai di tempat sekian tapi tak sesuai di tempat sekian. Jadi begitu juga dengan isu menjaharkan bismillahirrahmanirrahim dalam salat. Itu pun isu khilaf yang muktabar. Jadi tak boleh mudah kita nak membida'ahkan orang yang melakukan, sedangkan mereka pun masing-masing ada sandaran dan hujah. Dia kalau yang sesuai ni, yang sesuai dibida'ahkan adalah pengamalan yang mana memang tak ada sandaran. Kalau ada sandaran pun, sandaran tu semuanya palsu. Yang ni wajar dibida'ahkan. Tapi kalau adalah sekurang-kurangnya hadis yang daif dan mengikut ulama' tu ada hadis daif dibenarkan mengamal mengikut sekian dan sekian, ataupun secara sekian dan sekian, ataupun daifnya itu tidaklah terlalu lemah dan seumpamanya, ataupun daif tu daif yang diberikan tolak ansur oleh para ulama'. Banyak juga contoh. Dan tuan-tuan kalau nak tengok yang banyak, sebab tu saya suka kalau masyarakat ataupun penuntut ilmu ni dia membaca kitab Siyaru A'lamin Nubala tu.
Baca kitab Siyar A'lamin Nubala oleh Al-Imam Az-Zahabi rahmatullah alaih. Walaupun itu bukan kitab akidah ke, dia bukan kitab fiqh ke, tapi dia adalah kitab yang menceritakan tentang biografi para ulama. Dan dalam biografi para ulama ada pengamalan para ulama. Jadi pengamalan para ulama ni barulah akhirnya kita akan tahu, oh benda ni dulu kita tengok, kita mungkin tak setuju, tapi ulama ni amalkan. Dan tuan-tuan mungkin terkejut dengar siapa yang amalkan tu. Yang dengar yang amalkan tu pula adalah ulama-ulama yang kita anggap tokoh kita. Tapi dia amalkan benda yang kita seolah sebahagian kita anggap, oh benda ni tak sunnah, benda ni tak sahih, benda ni dhaif, benda ni sekian dan sekian. Nampak? Dan akhirnya waktu itu baru kita nak mencari-cari apa sebenarnya kefahaman mereka terhadap isu sekian dan sekian. Bahawasanya kenapa hadis ni dhaif tapi kenapa mereka amalkan? Macam antara hadis dhaif, saya ambil satu contoh. Nabi SAW kata, Iqra'u ala mautakum Yasin. Bacalah kepada mauta kalian ni surah Yasin. Dan kalimah mauta difahami dengan dua terjemahan. Yang pertamanya, mauta adalah orang yang nazak, orang yang dalam sakaratul maut. Dia belum mati lagi, tapi dia hampir mati. Kan ada hadis dalam Sahih Muslim, Nabi kata, laqinu mautakum apa? La ilaha illallah. Laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqinkan, mestilah talqin orang yang hampir nak mati, bukan orang yang dah mati, supaya dia dapat benefit daripada kalimah tauhid tu, supaya akhir kalam dia adalah la ilaha illallah. Jadi kalau kita nak bagi dia ucapan terakhir dia daripada dunia ni la ilaha illallah, maka kita talqin. Dan talqin ni maknanya bisikkan, maknanya kita bacakan di telinga dia la ilaha illallah. Kalau dah mati macam mana nak dapat manfaat? Tapi laqinu mautakum, maka mauta di situ ulama cenderung kata mauta di situ adalah orang yang hampir mati, terjemahannya. Jadi sama juga iqra'u ala mautakum Yasin. Maka mauta di situ orang yang sedang nazak, orang yang hampir mati, kerana surah Yasin ni dia banyak cerita tentang akhirat. Dia banyak cerita tentang dalam kubur, dia banyak cerita tentang akhirat, kehidupan di neraka, di syurga, contoh. Itu ada dalam surah Yasin. Dan satu lagi kefahaman, surah Yasin tu dibaca selepas orang tu dah mati dah. Ada juga yang memahami mauta di situ sebagai si mati. Jenayah pula, jenazah. Maknanya mauta adalah orang yang telah mati. Jadi terjemahan tu. Jadi berbeza terjemahan, nampak berbeza kefahaman dan berbeza pengamalan. Kalau orang kata, oh mauta ni orang hampir mati, maka dia baca surah Yasin ketika kawan tu nazak. Dan kalau dia terjemah mauta tu orang yang telah mati, dia baca selepas orang tu meninggal dunia. Dan antara yang mengamalkan bacaan surah Yasin ketika nazak ni adalah Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi. Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahmatullah alaih. Tuan-tuan ingat tak kita belajar kitab dulu Mukhtasar Sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang 10 tu? Dialah penulisnya. Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi. Dan Imam Az-Zahabi bila dia terjemahkan Abdul Ghani Al-Maqdisi ni, dia kata kawan ni adalah Al-Athari. Nampak? Al-Asar. Al-Asar ni nama lain bagi apa? Al-Asari adalah nama lain bagi As-Salafi. Itu dia. Jadi As-Salafi dan Al-Athari ni sama. Sebab itu sebahagian ulama kita di hujung nama mereka letak diri mereka sebagai Al-Athari. Contohnya, ni saya cerita sikit pasal itulah Tok Guru saya Syekh Ali Al-Halabi. Dia letak Abul Haris ataupun Abul Hasan Ali bin Hasan bin Ali bin Abdul Hamid Al-Halabi Al-Athari. Itu. Dia letak pada hujung nama dia. Jadi Al-Asari ni, Abdul Ghani Al-Maqdisi, Az-Zahabi kata dia ni Al-Athari. Maknanya kuat mengikut sunnah Nabi SAW. Dan memang tak pelik, dia Hambali. Abdul Ghani Al-Maqdisi ni dia lebih kurang lah dengan Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Ini lebih kurang kerabat-kerabat dia juga ni. Ibnu Qudamah Al-Maqdisi yang tulis kitab Al-Mughni dalam mazhab Hambali. Abdul Ghani Al-Maqdisi. Tapi satu hari, Abdul Ghani Al-Maqdisi ni dia jatuh sakit. Bila dia jatuh sakit, dia bagi tahu ke anak dia, anak lelaki dia. Dia kata, Salli bina wa khaffif. Salli bina wa khaffif. Salli bina ni maknanya, kau jadi imam, aku jadi makmum. Satu faedahnya, ulama hadis, bila dia sakit pun, nak semayang, jemaah juga. Kita ni yang sehat, yang paling nak lari daripada semayang jemaah.
Sakit apatah lagi tak sembahyang langsung jemaah. Tapi ni ulama-ulama kita sakit pun nak sembahyang jemaah, tapi dia bagi tahu kepada anak dia, khafif, ringkaskan solat. Sebab dia tak larat, dia orang dah sakit, uzur. Jadi salli bina wa khaffif, kemudian waqra alayya yasin, dia kata kepada anak dia, dan bacalah kepada aku surah Yasin. Kerana dikatakan, yang ni Abdul Ghani Al-Maqdisi kata, dikatakan bahawasanya dia akan dapat memberikan kesembuhan sekian dan sekian, contoh, ataupun memberikan ketenangan dan baik dibaca kepada orang yang sedang sakit. Jadi maknanya hadis ni pula dari sudut status, dari sudut status. Walaupun Al-Imamul Hakim dia riwayatkan dalam Al-Mustadrak ala Sahihain, ataupun saya minta maaf, Ibnu Hibban dalam Sahih Ibnu Hibban riwayatkan hadis ini, iqra'u ala mautakum Yasin, tapi ramai ulama lain mengatakan hadis ni hadis dhaif. Hadis dhaif. Tapi nampak kita tengok dari sudut pengamalan para ulama kita ini. Jadi sebab itu kita jangan bermudah nanti kata, oh siapa dia yang baca surah Yasin kepada orang yang sakit ni maka bid'ah. Berat sikit tu. Nanti dulu. Begitu juga dengan yang saya pernah ceritakan sebelum ni, tentang hadis Nabi SAW yang Nabi kata apa, berkaitan dengan sedekah kepada orang yang sakit. Nabi kata, dawu mardakum bis sadaqah. Itu hadis. Tapi hadis ni majoriti ulama hadis kata dhaif. Dawu mardakum bis sadaqah ni maknanya, rawatilah orang sakit dari kalangan kamu dengan bersedekah. Rawat dan ubatilah. Tapi kalau tuan-tuan buka dalam Syiar A'lam Nubala, betapa ramai ulama-ulama yang bila mereka sakit sedekah, dan akhirnya Allah berikan kesembuhan. Maknanya di sisi mereka ini, saya nak ceritanya apa dia, kalaulah ada hadis yang mungkin pada kita dengar dhaif, tak semestinya bila ada orang beramal dengan hadis tersebut maka dia jadi bid'ah. Yang ni kita kena jelas. Dia tidak boleh kita bermudahan mengatakan selama, kerana isu tashih dan tad'if hadis ni adalah apa? Ijtihad. Macam fiqh juga. Fiqh kan dia ada ijtihad. Sebab itu bila dia ada ijtihad maka ada yang betul, ada yang salah. Dan iza ijtahadal hakim fa asaba falahu ajran wa idza akhta'a falahu ajrun wahid. Apabila seorang hakim itu berijtihad maka dia dapat 2 pahala. Dan dia betul dengan ijtihadnya maka dia dapat 2 pahala. Yang pertama pahala ijtihad, yang kedua pahala tepat. Tapi kalau dia salah dalam ijtihadnya itu, dia dapat dosa ke dia dapat pahala? Dia dapat pahala, dia tak dapat dosa. Dia dapat pahala kerana dia berijtihad. Tapi ni level-level hakim yang berijtihad lah. Kita ikutlah kepada para ulama yang kita siqah, yang kita yakin dengan keilmuan mereka. Bukannya bermakna kita kena tinggal hadis dhaif, tak. Tapi kalau adalah sebahagian hadis-hadis tertentu yang cerita tentang ikhtiar, amalan sekian, perbuatan sekian-sekian, maka tidak ada salahnya untuk kita beramal. Kecuali hadis yang palsu, hadis yang mungkar, yang ni jelas-jelas tidak dibenarkan untuk diamalkan tanpa sebarang pengecualian pun. Dah kalau palsu nak amal buat apa? Masa saya belajar dahulu dengan Syekh Ali Al-Halabi rahimahullah, guna kitab Al-Iqna' karangan Imam Ibnul Munzir. Al-Imam Ibnu Munzir. Dia ni bila sampai je hadis dhaif, skip. Maknanya tak syarah. Dia kata hadis sahih dah mencukupi dan memadai kepada kita untuk kita syarah berbanding hadis dhaif. Hadis dhaif tak perlu nak disyarah dalam fiqh-fiqh ni lah, dia kata memadai bagi kita, sebab kadang-kadang dalam kitab kan dia ada banyak hadis yang dipanggil sebagai, dalam satu bab tu dia ada banyak hadis. Jadi macam hadis pertama sahih, hadis kedua tak sahih, hadis ketiga tak sahih, contoh. Kalau kita dah guna hadis yang pertama pun dah cukup bagi dia lah. Maknanya memadai dah bagi dia. Yang hadis kedua, ketiga tu biasanya dia tak panjang-panjang, dia macam cepat-cepat sikit. Dia lalu-lalu tapi cepat. Sebab hadis dhaif. Itu cara para ulama terhadap hadis dhaif. Apatah lagi hadis palsu. Hadis palsu. Dia macam contoh yang kita boleh berikan adalah tentang isu yang Imam An-Nawawi dia bid'ahkan salat raghaib tu. Salat raghaib. Dia kata tak ada satu hadis sahih pun. Maka dia kata ini bid'ah yang mungkar. Bid'ah yang mungkar. Begitu juga dengan salat 100 rakaat pada malam nisfu Sya'ban. Dia kata ini bid'ah yang mungkar. Banyak lagi bid'ah.
Imam Nawawi ni cuba buka Syamilah, Maktabah Syamilah. Ni nak bagi tips lah. Kan Maktabah Syamilah kan kita boleh search perkataan. Cuba buka kitab Al-Majmu' tu. Majmu' tekan tu. Kemudian tulis je bid'ah. Berapa banyak perkataan bid'ah dalam kitab Imam Nawawi. Tapi kita tak adalah pula Imam Nawawi. Kita tak ada kata Imam Nawawi suka bid'ah ke orang, tak. Jadi sebab tu maknanya bila ada ulama' yang sebut, tak semestinya dia suka, tak. Dia kena sebut sebab benda tu betul-betul bid'ah. Benda tu adalah bid'ah. Di antara yang Imam Nawawi kata bid'ah ni adalah macam selepas kita semayang, tiba-tiba kita sujud. Macam Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, sujud. Imam Nawawi kata bid'ah tu. Imam Nawawi kata bid'ah. Sebab sujud tak ada sebab. Apa sebab ada sujud? Sujud ni biasanya bersebab. Kalau nak sujud ni bersebab. Yang masa Imam Nawawi bahas isu ni, dia bahas tentang isu sujud di kaki Syekh tu lah. Yang saya ada kongsi di Facebook saya, sujud di kaki Tok Syekh. Walaupun ditakwil dengan kata ni bukan sujud, ni cium. Takwil lah sehabis mungkin. Jadi kita tengok, dia bahas isu tu, dia kata antara yang termasuk dalam perkara bid'ah yang haram adalah sujud tanpa sebab. Lalu dia bagi contoh, selepas sembahyang terus sujud. Kadang kita tengok ada sebahagian orang kata kenapa sujud lepas sembahyang? Dia kata ni sebab syukur, sebab dia lepas sembahyang. Tapi siapa pula yang ajar kaifiat menzahirkan syukur lepas sembahyang kena sujud? Tak ada. Kita ni kalau lepas sembahyang, kalau nak zahirkan syukur pun sekurang-kurangnya alhamdulillah, tak apalah. Sebab Nabi ni, kalau Nabi sujud syukur ni, Nabi ni iza ata alaihi ataupun ata alaihi amrun surur au busyira bih, barulah Nabi kharra sajidan syakiran lillah. Bila datang berita gembira, berita macam tu. Ibadat ni bukannya kita nak bersyukur dengan ibadat ni adalah dengan cara kita beribadat. Itulah cara kita menzahirkan syukur. Tapi kalau kita nak syukur lepas semayang sebab kita dapat semayang, itu memadai dengan alhamdulillah saja, bukan kena sujud syukur, tak. Itu salah falsafah sujud syukur ni. Tapi orang kita ni kalau dah bab mereka ibadat ni cukup suka lah. Lepas tu bila orang tegur kata benda baik ni takkan salah kot, bla bla. Itu akal kita. Tapi wahyu tak kata begitu. Itu hanya pada pandangan pemikiran kita saja. Wahyu tak kata begitu. Jadi sebenarnya tidak perlu. Sebab tu Imam Nawawi bid'ah kan. Imam Nawawi dia kata benda ni haram. Dan banyak lagi lah. Banyak lagi. Cuma disebutkan di sini, maka yang ni dilarang. Sebab tu saya ada tulis bahawasanya bid'ah ni dia membawa kepada neraka. Dia membawa kepada neraka. Sama seperti berbohong membawa kepada neraka, itulah bid'ah bawa kepada neraka. Ada maksiat yang bawa ke neraka, ada bid'ah yang bawa ke neraka. Kita balik kepada perbahasan kita selepas daripada hadis yang kita baca tadi, bahawasanya itu juga antara bacaan Nabi semasa khutbah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam la yakhutubu khutbatan illa iftataha ataupun iftatahaha bihamdillah. Itu yang lebih tepat. Iftatahaha. Nabi ini tidak memulakan khutbah berbanding melainkan Nabi memulakan khutbah dengan puji Allah. Puji Allah. Sebab tu kita mulakan khutbah dengan sama ada innal hamdalillah. Innal hamda lillah. Ataupun alhamdulillah. Alhamdulillah. Dia sama ada innal hamdalillahi nahmaduhu ataupun alhamdulillahi nahmaduhu. Tapi bukan itu satu-satunya yang kita boleh khutbah. Boleh je alhamdulillahi wassalatu wassalam ala rasulillah. Tak ada masalah. Dan boleh sahaja alhamdulillahil qail. Boleh sahaja sebut. Tapi selepas al-qail mesti ada qaul. Betul tak? Orang yang belajar bahasa Arab, dia boleh detect benda ni. Alhamdulillahil qail. Contoh, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Itu baru betul. Yang ni saya pernah dengar khutbah. Alhamdulillahil qail nahmaduhu wa nasta'inuhu. Ini tak betul lah ni. Sebab alhamdulillahil qail tu maknanya apa? Segala puji bagi Allah yang berkata. Maknanya mesti selepas al-qail mesti adalah ucapan kata-kata Allah.
Alhamdulillahil qail ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Baru betul. Tapi ni alhamdulillahil qail nahmaduhu. Bila Allah kata nahmaduhu tu? Dalam surah apa? Dalam hadis kursi mana? Allah tak pernah sebut nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Jadi ini penting apa pula? Yang ni penting bahasa Arab pula. Ini penting bahasa Arab. Kalau tidak nanti banyak pula. Sebab kadang bagus juga saya ni tak dengar khutbah. Sebab setiap minggu saya bagi khutbah. Sebab kalau saya dengar khutbah banyak saya jumpa. Bukan kita cari tapi kita jumpa. Macam kalau cari ni jumpalah. Tetapi banyak yang kadang-kadang tidak berhati-hati dalam penyampaian khutbah Jumaat. Padahal ada teks tu. Kalau tak ada teks tak apalah. Dan teks tu pula adalah teks yang berbaris. Kalau baca kitab tak ada baris tu logik lah. Ada silap-silap sikit tu biasalah. Tapi ni benda orang dah bagi baris, dah bagi teks pun silap juga. Maka di sini dimulakan khutbah Nabi dengan ucapan Alhamdulillah. Wa kana alaihi salatu wassalam yakhutubu qa'iman, dan Nabi ni sallallahu alaihi wasallam berkhutbah dalam keadaan apa? Berdiri. Nabi khutbah dalam keadaan berdiri. Wa kana yakhtimu khutbatahu bil istighfar, dan Nabi ni sallallahu alaihi wasallam mengakhiri khutbah Nabi dengan istighfar. Tu yang kadang faya fauzal mustaghfirin istaghfirullah, contoh. Tu khutbah yang pertama. Kemudian yang akhir-akhir juga, kalau tuan-tuan perasan, diakhiri juga dengan khutbah juga. Wa kana kathiran yakhutubu bil Quran, dan banyak khutbah Nabi adalah dengan Quran. Allahu akbar. Ay Allah. Kita khutbah kita dengan kisah dongeng lah, khurafat lah, mengarut apa benda, tahyul lah, itulah, inilah, sihir lah. Tu sihir tu cerita lain lah. Tapi kita tengok khutbah kita ni, maknanya ucapan kita. Maknanya macam khutbah kalau dipahami, kuliah adalah dalam satu sudutnya adalah kuliah, ceramah. Tapi tengok, ceramah ni disebutkan oleh penulis kitab, dia kata apa? Wa kana kathiran yakhutubu bil Quran. Nabi ni banyak sekali khutbah Nabi Quran. Mana cakap sikit je Quran, Quran. Hebat. Dan kita nak dengar benda-benda ataupun style macam ni daripada siapa dia agak-agak? Daripada ulama-ulama salafi. Kena tengok macam mana cara dia orang ceramah. Tengok ulama-ulama sunnah, macam mana cara mereka berkuliah. Cakap sikit je berdalilkan nas Quran sekian dan sekian. Asal bercakap sikit je, seperti mana yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam surah sekian, ayat sekian-sekian. Allahu Akbar. Yang ni yang kita kata betul-betul menenangkan jiwa kita ni. Daripada sagi cakap-cakap sikit, daripada mana dapat? Itu saya dengar cerita daripada tok guru saya punya mak saudara, contoh. Jauh punya kata. Tapi tak adalah contoh gitu. Tapi saya nak katalah, kadang orang kita jauh sangat dia pergi kan. Dia kata bagilah sandaran sikit, bagi hujah sikit daripada ayat Quran mana. Quran ni bukannya banyak sangat pun, ada dalam 114 surah, ada dalam 30 juzuk. Bacalah Quran kalau start pun. Maknanya boleh kita quote daripada Quran. Ni banyak kita tengok. Hatta ulama-ulama kita yang muktabar, yang kibar macam Abu Hanifah ke Imam Syafi'i ke Imam Ahmad, Imam Malik. Semua ni asal cakap Quran. Saya cakap Quran. Saya ada satu, tapi saya tak ingatlah secara detail, tapi saya ada satu kisah yang saya baca tentang Imam Syafi'i ni. Orang tanya dia tentang apa benda zambur, apa benda kata. Zambur ni kalau tak silap saya, apa binatang yang menyengat tu, tebuan. Orang kata apa hukum bunuh tebuan ke, macam tu lah lebih kurang. Lepas tu dia jawab. Jawapannya ada dalam Quran, sekian dan sekian, Allah perintahkan sekian dan sekian. Tapi memang betul-betul, tapi saya tak ingat detail lah ayat yang mana kisah tu. Tapi ceritanya nak menunjukkan bahawasanya Imam Syafi'i ni, kalau orang tanya je soalan hukum, Quran dulu. Lepas tu dia jawab dari sudut hadis Nabi SAW. Ada maknanya dalam soalan yang sama, dia jawab dua jawapan. Satu jawapan daripada Quran, satu jawapan daripada hadis Nabi SAW. Tapi kalau kita ni tak banyak hafal Quran, tak banyak hafal hadis, tu yang banyak goreng tu. Dia bukannya tak banyak hafal Quran, tak banyak hafal hadis, dia banyak diam. Yang tu bagus lah. Tapi ni tak banyak hafal Quran, tak banyak hafal hadis, dia banyak goreng pula. Allah, ini rosak. Sebab dia tak tahu nak tipu apa lagi dah. Sebab dia tak tahu. Sebab kalau dia cakap dia ada nas Quran, dia mesti akan ada. Bila kita nas Quran, dia mesti akan ada tafsir pula. Tu yang jadi panjang. Bila sebut hadis, dia mesti ada syarah ulama hadis. Lepas tu yang dia jadi macam ilmiah. Tu ilmu berkembang tu. Tapi bila satu je point dia tak ada hafal ni. Cuba kalau tuan-tuan, saya bukan nak katalah,
Tapi cubalah kalau kita boleh dengar mana-mana asatizah yang mana kalau dia bercakap, kita tengok tak ada langsung Quran, dan maknanya dia tak banyak hafal lah tu. Dia tak banyak hafal. Kadang-kadang ada setengah-setengah majlis yang saya dengar, saya pun memang rajin dengar ceramah. Jadi bila dengar ceramah kat YouTube, tengok Allah, kadang kita jenuh mencari, tak ada apa pun ilmiah ni, sekadar macam dia orang kata dia sebagai, orang kata al-allamatu al-fahamah. Oi, selagi ada gelaran bagi. Maknanya al-alimul allamah al-murabbil kabir, macam Syekhul Islam, Syekhul Azhar Sani, macam-macam lah dia sebut. Gelaran-gelaran sekian dan sekian contoh. Tapi kita tak dengar pun. Setakat macam mungkinlah dalam kuliah tu, mungkinlah kita hendaklah buat baik. Allah, setakat buat baik ni, saya rasa cikgu sekolah rendah kita pun suruh benda nasihat yang sama. Tak payah ulama' pun. Dia kalau ulama' ni nak kena, maknanya betul-betul nampak keilmuan dari sudut penguasaan dalil tu hebat, dari sudut wajah istidlal tu hebat, penguasaan fiqh, akwal fuqaha ke akwal ulama', semua dia boleh quote. Okey, dalam kitab sekian, dalam hadis ni pula sekian, syarah sekian. Yang ni betul-betul alim. Jadi kita tengok, dan ini semua nampak rupanya ulama'-ulama' kita ni, dia mewarisi legasi siapa dia? Legasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Nabi ni banyak khutbah guna Quran. Nampak? Nabi banyak khutbah guna Quran. Cakap sikit Quran, cakap sikit Quran. Baik. Dan terakhir sebelum kita tutup, walaupun dah pukul 10.30 dah. Tak apalah, saya ambil sikit lagi. Wa kana madaru khutabihi ala hamdillahi was sana'i alaihi bi'alaihi wa awsafi kamalihi wa mahamidihi wa ta'limi qawaidil Islam wa dhikril jannati wan nari wal ma'ad wal amri bi taqwallah wa tabyini mawaridi ghadabihi wa mawaqi'i ridah, fa'ala hadha kana madaru khutabihi sallallahu alaihi wasallam. Madar ni adalah skop. Maknanya lingkungan khutbah Nabi ni, apa perbahasan Nabi SAW dalam khutbah Nabi. Maknanya khutbah Nabi adalah berlegar dan berkisar sekitar puji Allah, sana' alaih, maknanya mensyukuri Allah, bi'alaihi, dan ala adalah apa dia? Ala adalah ni'mat-ni'mat. Itu terjemahan ala. Ala ni ni'mat. Wa awsafi kamalihi wa mahamidihi, dan menyebut-nyebut kesempurnaan Allah dan kepuji dan sifat-sifat terpuji yang ada pada Allah, serta Nabi mengajarkan kaedah-kaedah Islam. Jadi tak salah sebenarnya khutbah dijadikan sebagai medan untuk mengajar ilmu. Tak salah. Macam contoh nak mengajar tentang kaifiat salat raya ke, tak ada masalah, boleh juga kaedah-kaedah Islam. Wa zikril jannati wan nari wal ma'ad, serta khutbah Nabi adalah seputar isu syurga, neraka dan hari kiamat. Selain daripada itu, wal amri bi taqwallah, perintah untuk takwa kepada Allah. Yang ni yang kata usikum wa nafsi wa ataupun usikum wa iyaya bi taqwallahi was sam'i wat ta'ah, sekian dan sekian tu. Wa tabyini mawaridi ghadabih, dan Nabi juga semasa khutbah Nabi menjelaskan benda-benda yang Nabi benci, benda-benda yang Nabi tak suka, dan Nabi menjelaskan tentang benda-benda yang Nabi suka, Nabi redha. Maknanya tentang amal-amal yang boleh kita buat, amal-amal yang tak boleh kita buat. Fa'ala hadza kana madaru khutabihi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, walaupun tadi saya kata yang terakhir, tapi ada sikit yang terakhir sikit. Wa kana yakhtubu fi kulli waqtin bima taqtadihi hajatul mukhatibina wa maslahatuhum. Maknanya apa? Nabi ni sallallahu alaihi wasallam, baginda berkhutbah dalam setiap waktu itu adalah dengan mengikut kesesuaian dan keperluan jemaah yang mendengar khutbah. Begitu. Jadi sebenarnya di sini, macam kita, kaedah untuk kita selaras dan seragamkan teks khutbah ikut negeri boleh jadi kurang tepat. Walaupun dari sudut salah, tidak salah. Sebab negeri kita ni luas, contoh. Tiba-tiba kita seragamkan teks khutbah, sedangkan boleh jadi keperluan jemaah dalam qaryah kita tu berbeza-beza. Tuan-tuan perasan tak, kadang-kadang sebahagian khutbah, saya tak sebutlah di negeri mana, tapi mesti dia akan sebut pada khutbah yang kedua, ya Allah, jadikanlah kami ni sebagai seorang yang rajin berwakaf harta di sekian-sekian tempat, dan rajin berzakat sekian dan sekian dan sekian. Boleh jadi jemaah dalam qaryah tu semuanya asnaf, boleh jadi begitu.
Tapi khutbahnya nak cerita, marilah kita berwakaf, marilah kita berzakat. Sedangkan mereka nak wakaf apa di harta pun tak ada. Nak zakat macam mana, duit pun tak apa ada. Mereka pun asnaf yang melayakkan mereka dapat zakat. Jadi sebab itu orang kata kena tengok kepada jemaah, kena tengok pada audiens, khatibun nas ataupun ala qadri uqulihim. Maknanya berbicaralah dengan orang ramai ni mengikut kadar akal mereka. Jadi kadang-kadang jemaah kita tu semuanya adalah jemaah yang kaya raya pula. Duduk di kawasan masjid bukit sekian, bukit sekian, bukit sekian. Masjid atau bukit kaya lah. Betul tak? Tak semestinya. Tetapi maknanya nak menunjukkan apa dia? Jemaah tu adalah jemaah yang berharta. Tapi ceramah yang tajuk contohlah bersabar mengatasi kekurangan harta. Ataupun begitu. Jadi macam tak tepat lah tu. Dengan orang miskin suruh bayar zakat, suruh wakaf. Tapi dengan orang kaya, sebab tu kena tengok tempat. Jadi sebab itu kadang-kadang teks khutbah Nabi ni dia kata apa? Bima taqtadihi, ataupun mana ke dia tadi? Bima taqtadihi hajatul mukhatabina wa maslahatuhum. Maknanya mengikut kepada keperluan mereka. Mengikut kepada keadaan dan situasi yang sesuai. Jadi kena tengok. Macam kalau kita kata dalam imam biasanya dia akan tahulah apa masalah karya jemaah, anak-anak karya dia, anak masyarakat. Kalau dia tengok dalam kawasan dia itu, masalah paling utama adalah dadah contoh. Dia boleh bagi khutbah tajuk dadah. Tapi bukanlah tiap-tiap minggu 4 kali dadah je. Jangan orang pun bosan dengar. Ikut kepada kesesuaian dan keperluan. Dan tiba-tiba minggu depan tu pula boleh jadi ada kes banyaknya perzinaan. Dia boleh sebut pasal larangan. Dan boleh jadi ada pula kes kecurian. Yang selalu kena curi tabung masjid tu. Dia bagi ceramah tajuk jangan curi tabung masjid. Boleh. Tak ada salah. Bila kita bagi ceramah, khutbah pada hari ini akan membicarakan tentang tajuk jangan curi tabung masjid. Semua yang sedang nak tidur tu dijaga balik. Sebab tajuk pun kena menarik perhatian orang. Jadi barulah kita boleh bagi apa yang kita nak. Bagilah, ada je dalil-dalil. Tapi sebab kadang itu. Tapi kalau orang kata, tapi salah ke kalau saya nak ikut teks yang disediakan oleh Jabatan Agama? Tak salah. Cuma ada keutamaan kita ikut tempat. Dia ikut kepada keadaan dan situasi audien. Tapi kadang-kadang audien ni dia tak ada nak dengar sangat khutbah. Sebab inilah kadang-kadang tajuk khutbah, teks khutbah ni. Kadang-kadang di sisi mereka sebagai audien, bagi mereka benda ni membosankan tajuk mereka. Ceramah semuanya ada yang mendengar khutbah, semua adalah lelaki, tajuknya bersempena dengan hari wanita minggu ini. La ilaha illallah. Nak cerita tentang hari wanita, buat apa jemaah semua lelaki? Lepas tu kita kata bagilah cerita tentang yang isu-isu yang ada kaitan, contoh bagi macam mana nak membentuk peribadi lelaki sejati ataupun lelaki yang kuat dan amanah, yang tidak dayus, yang tidak sekian dan sekian. Bagilah tajuk-tajuk itu. Sebab lelaki ni pemimpin. Kalau kita dapat bentuk pemikiran lelaki menerusi khutbah, saya rasa baik dan bagus sungguh negara kita kalau kita betul-betul manfaatkan khutbah ni untuk membentuk pemikiran orang-orang lelaki ni. Sebab orang-orang lelaki ni dia orang ketua. Dia balik ke office, dia lah ketua jabatan dia. Dia adalah ketua keluarga dia kalau dia balik rumah. Dia adalah ketua sekian dan sekian anak-anak buah dia. Cuba kita bentuk pemikiran orang-orang lelaki ni dengan khutbah. Sebab nak harapkan dia dengar kuliah maghrib. Bila kita pergi kuliah maghrib? Ada pergi kuliah maghrib? Jawablah hatilah. Tetapi kalau kita tak pergi khutbah kuliah maghrib ni sebab atas alasan tak wajib contoh. Tapi kita pergi khutbah. Jadi bila kita pergi khutbah tapi tajuk tu tak orang kata apa, tak membugar minda kita ini, tak membentuk peribadi kita, rugilah, satu kerugian. Tambah pergi khutbah semata untuk tidur sebab aircon sedap, kapek pula mahal, ruginya. Tapi sepatutnya waktu ni lah kita nak membentuk. Sebab tu kadang saya kalau bagi khutbah memang kena pilih tajuk yang paling sesuai. Memang saya akan teliti sikit sebelum tu, memang saya buat preparation apa semua, tulis supaya jemaah ni dia dapat manfaat. Dia balik, dia dapat manfaat. Baik. Jadi saya rasa memadai sekadar itu. Walaupun ada lagi perbahasan ni, tapi insya-Allah kita sambung pada kuliah akan datang. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.